Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa atba'ihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan benar-benar menjadi seorang Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan sekali lagi pada malam yang berbahagia ini, diberikan kesihatan yang baik, tubuh badan yang sihat, akal fikiran yang waras, ditanam rasa hiburan dan semangat, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa yang pernah kita lakukan. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebahagiaan di dunia, dan moga Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan kita daripada huru-hara di hari mahsyar kelak, insya-Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kerana kamu membenci sesuatu, padahal benda itu amat baik bagi kamu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi benda yang kamu sangat suka, padahal benda itu sangat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kita semua, setiap apa yang Allah Ta'ala datangkan di atas dunia ini, sama ada benda itu baik, benda itu tak baik, maka kita tidak mengetahui hikmahnya. Bila benda itu baik, kita seronok, padahal kadang-kadang benda itu tidak baik pada kita. Bila main benda yang tak baik, satu-satu musibah, kita rasa tak seronok, padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, benda itu adalah baik untuk kamu. Kalaulah kita melihat di dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi SAW menyebut, apabila seseorang mukmin ditimpa dengan keresahan, kegelisahan, kepayahan, kerunsingan, kemudaratan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan segala dosanya. Kita rasa payah,
kita rasa susah, kita rasa munsing, kita rasa berat. Padahal perkara itulah yang menjadi kebaikan kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa sebarang dosa. Allah ampun segala dosa kita. Kita hadir mai masjid, mai ke surau, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu keluar daripada rumah, melangkah kaki untuk menuju ke masjid, maka diampunkan satu dosa kamu, diberikan kamu satu pahala, dan diangkat kamu satu darjah. Ada sahabat Nabi SAW yang duduk jauh berkilometer daripada Masjidin Nabawi. Nabi SAW dapat berita dia nak pindah duduk dekat masjid, disebabkan lebih dekat, lebih mudah untuk dia beramal ibadah. Sebab ada orang nak jual tanah sebelah dengan Masjid Madinah. Maka Nabi SAW jumpa dengan dia. Kata Nabi SAW, tak payah pindahlah, lebih baiklah kamu datang daripada jauh 2-3 kilometer. Sebab setiap langkah yang kamu hadir, Allah ampunkan dosa kamu. Setiap langkah. Dan setiap langkah itu Allah tambahkan satu ganjaran untuk kamu. Dan setiap langkah itu Allah akan angkatkan darjat kamu, maqam kamu. Dalam hadis yang lain menyebut, ada manusia yang hidup di atas dunia, dia rasa biasa-biasa saja amal yang dia buat. Tapi bila dia meninggal dunia, pertama sekali diumumkan namanya layak untuk masuk syurga. Kemudian diumumkan pula, kata dalam hadis Bukhari, syurga ada 100 tingkat. Diumumkan pula namanya, boleh duduk syurga yang tertinggi, yang dinamakan syurga Firdaus. Yang syurga itu hanya yang duduk minan nabiyyin, orang para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salih. Dia pun tanya Allah SWT apa sebab dia boleh duduk di tempat yang tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dulu kamu atas dunia banyak bersabar atas satu-satu musibah, dan juga kamu dahulu atas dunia kamu banyak melakukan amal ibadah yang kamu rasa sikit, tapi pada hakikatnya di sisi Allah sangat besar. Dalam satu hadis riwayat Bukhari yang lain, Nabi SAW satu hari duduk-duduk dengan sahabat Nabi. Nabi tunjuk satu bukit yang ada di Madinah. Kata Nabi SAW, di belakang bukit ini ada seorang manusia, hanya pengembala kambing semata-mata. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada dia, dan Allah menjanjikan syurga untuk dia. Maka sahabat Nabi semua tertanya-tanya, siapakah lelaki pengembala kambing itu yang Allah sangat sayang kepada dia, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga untuk dia? Kata Nabi SAW, lelaki itu adalah manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yakni dia hanya duduk dengan kambing dia hari-hari di tengah padang pasir yang luas, jauh daripada manusia, jauh daripada masjid, jauh daripada segala-galanya, hanya dia dengan kambing-kambingnya. Kata Nabi SAW, tak kala masuk waktu solat, dia melaungkan azan sekuat-kuatnya, mencari sesiapa yang boleh hadir untuk solat berjemaah dengan dia. Tidak ada siapa-siapa kerana dia dengan kambingnya. Dia melakukan azan sekuat-kuatnya, dan dia menunaikan solat di awal waktu. Kata Nabi SAW, Allah berbangga dengan dia. Sebab walaupun dia dengan kambing dia, tidak ada manusia yang lihat, tapi dia merasakan Allah Subhanahu wa taala melihat. Maka dia bila masuk waktu sembahyang, dia melaungkan azan, yakni dia mengharapkan dia boleh menunaikan solat berjemaah. Maka tidak ada siapa pun melainkan dia dengan kambingnya. Maka dia sembahyanglah, walaupun dalam keadaan kesorangannya dengan kambing-kambingnya. Maka dia menunaikan solat dalam keadaan takut pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia tidak melihat. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia, dan Allah menjanjikan syurga untuk dia. Hadis itu riwayat Imam Al-Bukhari. Kadang-kadang kita melihat satu benda, nampak benda tu macam tak apa nak seronok, hakikatnya ada baik, ada baik. Malam ni kita melihatlah 1-2 cerita, insya-Allah boleh jadi pengajaran kepada kita bersama. Baik, saya nak bawa pertama ini kisah tentang Ummu Salamah dan Abu Salamah. Dua pasangan yang hidup sangat bahagia di bumi Mekah.
Apabila Nabi SAW membawa Islam di bumi Mekah, antara manusia yang awal memeluk Islam di kalangan orang-orang yang awal, di kalangan golongan-golongan sabiqun al-awwalin, orang-orang yang awal masuk Islam adalah Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah. Maka duduk di bumi Mekah, menerima berbagai-bagai jenis tekanan, halangan, nak beramal ibadah susah. Apabila dia masuk Islam, ikut Nabi SAW, hanya ada beberapa orang saja yang masuk Islam. Benda tu jadi berat. Walaupun benda tu berat, nampak macam tak apa nak best. Hidup dalam keadaan sentiasa diintai orang, dirisik orang, didengki orang waktu awal masuk Islam. Maka tak kala Nabi SAW bagi tahu tentang peristiwa hijrah, antara orang-orang awal yang berhijrah sebelum Nabi hijrah ialah Ummu Salamah dan Abi Salamah. Maka dua orang ni merancang pada malam itu dengan anak dia seorang. Ada seorang anak. Maka nak berhijrah. Waktu ni Nabi tak hijrah lagi. Maka nak berhijrah, rancang cantik-cantik. Maka nak bagi tahu pagi esok kita akan keluar berhijrah. Maka perancangan ini dapat dihidu oleh bapa dia, mak dia, mertua dia, dapat dihidu. Maka golongan ni pagi-pagi esok ni, waktu dua orang ni nak berhijrah, mak ayah dia serta mertua dia dah tunggu dah. Maka berlaku perebutan. Berlaku perebutan mak bapa kepada Ummu Salamah, tak bagi dia berhijrah. Semua pakat tahan dia. Mak ayah kepada Abu Salamah pun sama. Mak ayah Abu Salamah sebut, wahai Ummu Salamah, kalau kamu nak ke Madinah, kamu saja pergi, jangan bawa Abu Salamah. Mak ayah Abu Salamah pun bagi tahu, mak ayah Ummu Salamah bagi tahu, wahai Abu Salamah, kalau kamu nak berhijrah, silakan, tapi jangan bawa anak kami. Maka ketara sekali berlaku perebutan cucu. Kalau kamu nak berhijrah, tak payah bawa cucu ni. Mekah, Madinah waktu tu 500 km pergi berjalan kaki. Sahabat-sahabat Nabi dan tak tahu jalan pun, tak pernah pergi pun. Tak pernah pergi pun ke Madinah ni. Jalan ke mana pun tak tahu. Tapi dengan tekanan yang dahsyat di bumi Mekah, bila terima hijrah ni, peristiwa hijrah, pergi. Apa yang kuatnya? Tawakal kepada Allah SWT. Allah. Sebab ini perintah Allah. Mau tak mau, perintah Allah. Yang Nabi SAW sebut bahawa orang yang berhijrah ini, mereka berhijrah bersama dengan Allah dan juga Rasul. Fahijratuhu ilallah wa Rasul. Siapa yang berhijrah ini berhijrah bersama Allah dan bersama Rasul. Pahala bersama. Ini perintah. Mau tak mau kena buat. Mau tak mau kena buat. Maka bila berebut, berjaya dihalang Ummu Salamah, mak ayah dia dapat tangkap dia, tak bagi pi. Cucu dia dapat kepada mertua dia, dapat kepada mak ayah Abu Salamah. Abu Salamah dondang gaduh, pum, dia boleh lari. Dia seorang terlepas. Dalam keadaan hati yang berat, meninggalkan isteri dan juga anak. Ummu Salamah yang paling ketara sedihnya, dia dibawa balik oleh keluarga mak ayah dia, anak dia dibawa balik oleh mertuanya, terpisah dengan suami, terpisah dengan anak. Terpisah dengan anak. Maka berusahalah dia nak berhijrah, ditahan. Tuan-tuan, buka dalam kitab Ar-Rahim Al-Mahtum. Kata Syekh Mubarak Furi, Ummu Salamah tersangat sedih sebab terpisah dengan anak, terpisah dengan suami. Suami dah meninggalkan. Ada orang sebut sebab apa suami dia pergi. Ini perintah. Dah tak boleh. Sebab apa tak selamat dia? Memang tak boleh selamat. Dia boleh selamat, dia pergi dulu. Dia pergi dulu. Sebanyak perjalanan anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau tak mau peristiwa hijrah. Tuan-tuan, Allah Taala sebut peristiwa hijrah ni nampak tak ramai orang yang suka, tapi ada baiknya. Ada baiknya. Pilih Abu Salamah, pergi dulu tu. Tunggu Nabi dekat Quba. Tunggu Nabi dekat Quba. Ummu Salamah
Disebut dalam kisah yang sahih, sedihnya Ummu Salamah ni sebab orang berkata pergi hijrah pertahan dia sampailah Nabi pun pergi hijrah. Dah tak ada dah orang pergi hijrah, dia antara orang yang tak boleh pergi hijrah. Maka sedih dia. Sebut dalam riwayat, setiap hari dia keluar pada rumah dia, duduk di tengah padang pasir ni, menangis daripada pagi sampai jatuh matahari. Tak makan, tak minum dia. Teringat anak dia, teringat suami dia. Itu tak kuat, teringat dia nak berhijrah. Maka sedih dia, pagi petang sampai ke malam. Berapa lama jadi macam tu? Setahun. Bukan sehari dua, setahun. Keluar tengah padang pasir dalam keadaan panas, tak makan, tak minum, hanya minum air sikit-sikit je. Mulalah semakin kurus. Benda ni berlaku selama 1 tahun. Keluar pagi, petang balik. Keluar pagi, petang balik. Keluar pagi dia tengah panas, berdoa, berkhayal dia, menangis dia, petang balik. Orang tak balik. Setahun tuan-tuan. Sampailah ada adik-beradik dia, bila tengok dah cengkung sangat dah kurus sangat dah tak mau cakap dengan orang, keceriaan hidup hilang. Yang semua orang kenal waktu tu Abu Salamah dengan Ummu Salamah pasangan paling bahagia, semanis kurma. Maka bila dah jadi adik-beradik menjadi kesian, dia duduk keluar hari-hari tu, dia minta belas kesian. Orang kesian dia. Lagi adik-beradik dia pergi jumpa dengan ayah dia sendiri. Kata dia, kamu ni paksa anak kamu ni tak jadi orang pun. Kamu tak bagi dia pergi pun, hari ni dah tak jadi orang lah. Tak cakap dengan orang, tidak ada kemasyarakatan, makan tidak, minum tidak. Kamu nak tunggu dia mati ke? Bawa mak ayah dia, empak dia slow sikit. Bincang. Pergi jumpa pula dengan mertua dia. Kamu dah pisahkan Abu Salamah, kamu ambil pula anak dia, tinggal dia kesorangan, hari-hari meriau menangis pada pagi, petang, malam. Tak ada hati perut dia. Nak tunggu mati ke anak kamu, menantu kamu? Anak kamu pun dah tak ada dah. Hari ni menantu pula diseksa. Bila ada adik-adik yang ambil peranan yang kesian ini, last sekali mak ayah dia bincang, akhirnya hantar balik anak dia dan bagi tahu, hai Ummu Salamah, waktu tu cukup setahun dah. Kalau kamu nak berhijrah juga, pergilah. Kami tak halang. Semangat keislaman yang ada dalam diri dia, ambil kain baju, turun jalan dengan anak kecil 2-3 tahun anak tu bergerak, dan tak tahu kaki ni nak langkah, tak tahu nak pergi mana. Berjalan menonong pergi gitulah, tak tahu nak pergi mana. Nak pergi Madinah, tak ada siapa guide dia. Jalan berjalan, dah berhenti dah tidak, sampailah di tengah jalan yang dah jauh berjumpa dengan kawan baik Abu Salamah. Dia ni pun kafir juga, orang Mekah juga. Tapi disebabkan dia tahu kisah ini, peristiwa ini, dia tanya Ummu Salamah, kamu ni nak ke mana dengan anak tengah padang pasir? Ada perompak, ada penyamun, ada harimau, ada macam-macam. Kata dia, aku nak ke Madinah. Aku nak cari suami aku Abu Salamah. Aku nak cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kamu berdua ya? Aku bertiga. Dengan siapa lagi? Bersama Tuhan aku, bersama Allah. Aku pun tak tahu jalan ke Madinah macam mana. Aku berjalanlah di mana Madinah, aku berjalan dengan tidak ada bekal makanan. La ilaha illallah. Demi Islam. Maka bergeraklah dia. Last sekali kawan ni kesian, tumpangkan atas kuda dia, cari seekor kuda lagi, tumpangkan, kesian, hantar sampai di kubur. Hantar. Tanya orang, bantu hantarlah sampai di Madinah. Sampai dia lah di Madinah cukup setahun, cari suami dia, akhirnya jumpa. Perintah Allah, suka tak suka, nak kena buat. Contoh, kita azan, kita tahu dah, bukan suara ni lah, kita azan sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh. Surau tu azan mesti yang sembahyang 3 orang. Tu imam, tukang azan,
Siapa dia seorang? 3 orang. Azan zuhur 3 orang tujuh. Azan asar 3 orang tujuh. Soalan dia, sebab apa dia azan? Dah tahu dah 3 orang tak payah azan lah. Sebab itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Memang 3 orang tu dah 60 tahun dah 3 orang tu. Tapi hari-hari dia azan. Sebab apa dia azan? Sebab perintah Allah. Mau tak mau, i'lam, dia suruh kita panggil orang azan. Sebab tu Nabi SAW sebut, tukang azan hari kiamat antara manusia paling bahagia orang yang siap ada bendera lagi, bendera muazzin. Sebab apa? Sebab bila dia panggil orang mai tu ramai. Dia sembahyang maghrib, dia dapat pahala sembahyang maghrib, dia dapat pahala orang yang sembahyang maghrib yang dia panggil dengan ikhlas tu. Dia untuk Bilal pahala paling banyak. Banyak pada Tok Imam lagi. Minta maaf Tok Imam, walaupun gaji Tok Imam paling banyak, tapi pahala untuk Bilal lagi banyak. Oh, banyak kan? Sebab berapa ramai orang mai. Sebab tu penggembala kambing tadi dia pun datang. Sebab Nabi sebutlah hadis yang sahih, siapa-siapa yang azan, maka di hari kiamat sama ada manusia, binatang, jin, batu-batu dan apa saja makhluk yang mendengar azan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia ramai. Itu tukang azan. Waktu ada hadis kan, Ustaz Dr. Ismail cerita, kalau kamu tahu besarnya pahala azan, nescaya kamu akan mengundi untuk azan. Besar mana?